Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, jadinya last class cikgu dah share latihan untuk revision. Okay, so cikgu tengok baru 13 orang yang hantar. Yang lain mana yang lain? Okay, so cikgu harap kamu yang lain bolehlah hantar. Sebab bukan apa, satu cikgu nak tengok apa level yang awak dah boleh buat kan. Dan yang kedua, bila awak hantar, cikgu tahu awak buat. Dan cikgu boleh tolonglah kat mana kan. So macam hari ni pun cikgu yang dah hantar tu cikgu dah tengok. So secara keseluruhannya overall ada yang kamu kebanyakan dah mahir. Tapi ada yang masih boleh diperbaiki. Kesilapan-kesilapan kecil lah. Okay, jadinya cikgu akan bincang lah setiap soalan, sebab yang cikgu dah pilih hari tu memang tak banyak. Jadi setiap soalan tu cikgu akan terangkan jawapan dia tu macam mana. Okey, so kita tengok daripada soalan pertama. Okey, soalan A. So yang soalan pertama ni nak minta kita differentiate. So soalan A, kita nak cari dy dx. Sebelum kita cari dy dx, so sebabkan kita ada satu term ni, dia dalam bentuk reciprocal. So bila kita nak differentiate, kalau boleh jangan dalam bentuk, bukan kalau boleh, jangan biar dia dalam bentuk reciprocal. Okay, so bila jadi dalam bentuk ni, barulah cari dy dx. So dy dx adalah ni x square. So jadi 2 tu darab dengan 9 jadi 18. Kemudian kuasa 2 tu kurang 1, jadilah kuasa 1. Kemudian negatif 2 darab dengan negatif 3 akan jadi negatif 6. X tu power negatif 3. Sebab power dia kurang 1 kan. Bila dapat macam ni, barulah jadikannya dalam bentuk reciprocal balik. So 6 over x cube. So siap lah, ini jawapan awak untuk A. Okay, untuk B. Untuk B ni adalah guna chain rule. Y equal, sekejap So Y equal x square minus 3 power of 2 kan. Okay, jadinya kalau chain rule macam yang cikgu cakap, benda yang dalam kurungan tu awak anggap satu benda. So kalau kita differentiate, power 2 dekat sini, sebenarnya darab ke depan kan. So darab 1 je lah kat depan tu, maka dia akan jadi 2. So benda yang dalam kurungan tu salin je. Kalau awak guna cara LED, banyak yang guna cara LED pun boleh, tak ada masalah. Itu yang betul. Tapi ni kalau nak laju. Kemudian tak habis kat situ, awak kena differentiate benda yang dalam kurungan. Differentiate benda yang dalam kurungan ni, x square tolak 3 ni. So kalau differentiate dapat 2x. Okay, jadinya kalau selesaikan, dia akan jadi 4x x square minus 3. Ni boleh expand lagi. So buat sampai je paling mudah. Jadinya sini 4x cube minus 12. Okay, so ini yang B. Okay, kita pergi yang C. Okay, untuk yang C ni, dia pecahan. Dan kita tak boleh nak pecahkan dia jadi dua term berbeza. Sebab kat sini ada dua rumah. Cikgu panggil rumah. Ataupun ada dua term. So bila ada dua term macam ni, tak boleh pecahkan. Kalau dia ni dekat atas, yang ni dekat bawah, baru boleh pecah. Yang tu senang. Tapi kalau yang ni, dia guna quotient rule. So awak kena let yang atas jadi U is equal to X, and yang bawah jadi V is equal X cube plus 4. Then awak differentiate. So U prime adalah 2, and then V prime is 3x square. Okay, kita pun apply rule dia. Nak cari dy dx adalah V U prime minus U V prime over V square. Okay, jadinya V, salin V.
x cube plus 4 u prime is 2 and then minus u is 2x times dengan v prime is 3x square over v square which is 3x cube plus 4 power 2. So expand lah dia. So bila expand dia akan jadi 2x cube plus 8 minus 6x cube over x cube plus 4 dalam kurungan kuasa 2 kan. Okay, so kat sini boleh simplify lagi jadi negative 4x cube plus 8 over x cube plus 4 power of 2. Okay, sampai macam ni pun okay dah. So selesai lah punya ni. Kalau, tapi yang bawah ni kan kuasa 2. Kalau nak expand pun boleh. Tak expand pun tak apa. Sebab lepas kita expand pun kita tak boleh nak permudahkan. So untuk case ni kalau tak expand pun tak apa. Okay. Okay, so nombor 2 pula. Nombor 2 nak cari f double prime. F double prime ni sebenarnya maksudnya second derivative. Maksudnya kena buat dy dx 2 kali. So kita pun cari f prime. So f prime x adalah, okay, power dia 3 buat ke depan darab dengan 2 jadi 6. So power dia akan kurang jadi 2 kan, kurang 1. Okay, tambah dengan yang ni jadi 10x. Okay, ini baru f prime. Kita nak cari f double prime pula. Okay, f double prime. Okay, 2 darab dengan 6 12. So x plus 10. Okay, kemudian barulah kita substitute yang nilai 3 tu. So 12 darab 3 tambah 10, maka dia akan jadi 36 tambah 10 iaitu 46. Okey, so selesai. Okay, kemudian kita nak cari soalan 3. Okey, soalan 3 ni dia minta cari apa? Dia minta cari equation tangent dan equation normal. Okey, bila ada soalan macam ni kita tahu dy dx. Kita dah tahu kita nak cari dy dx. So f ni je dalam bentuk ada square root ni kan. Dia bukan dalam bentuk power. Kita tukar dalam bentuk power dulu, iaitu 2x plus 1 power half. Bukan f prime lagi ya, baru f lagi ni. Kita cuma tukar bentuk. So bila tukar bentuk, itu bukan maksud kita differentiate, kita cuma tukar bentuk dia. Kemudian barulah kita cari f prime. Bila dah cari f prime, kita kenalah differentiate. So ini menggunakan chain rule. Sebab apa? Sebab ada kurungan. Sebab apa? Sebab ada kurungan, kemudian ada power yang besar atau power yang agak pelik. Macam ni pelik lah. Kira power je 1/2, bukanlah pelik. Power je pecahan. Contohnya lain, power je negatif. Pun boleh guna chain rule. Okay. Dengan syarat yang dalam kurungan tu bukannya term, tapi gabungan beberapa term lah. Ada 2 kan, 2x plus 1. Okay, so bila kita differentiate jadi power half. And then kita salin je apa yang ada dalam kurungan. Kemudian power half ni akan kurang 1, iaitu 1/2 tolak 1 akan jadi negatif 1/2. Dah habis ke? Belum. Ingat mesti belum habis kat sini. Differentiate yang dalam kurungan. Differentiate dalam kurungan jadi 2. So bila macam tu dia akan jadi 2x plus 1 power negatif half je. Sebab 2 dekat sini darab dengan half. Jadi dia boleh cancel each other kan, jadi 1 je. Okey, kemudian kita jadikanlah dia dalam bentuk reciprocal. Sebab power dia negatif kan, boleh bawa ke bawah. 2x plus 1 power half. Okay, so ni adalah f prime lah, ataupun dy dx kan. Okay, jadinya kita nak cari equation tangent. Maksudnya kita nak cari gradient m1 dulu. So m1 kita akan substitute lah x2 dengan 4. Kita kena substitute x2 dengan 4 ni. Sebab tu nilai x. Jadi 2
substitute ni adalah 4 tambah 1 power half. So awak kira 2 darab 4, 8 tambah 1, 9. 9 power half dapat 3. So 1/3. Ni adalah M1. Okay, so kita boleh proceed lah dengan mencari equation kita. Okay, so equation tangent. Okay, so y kan je y minus y1 kan. So jadi y minus 3 equal 1/3 x minus x1. Kat sini adalah 4 lah. Okay, nilai ni 4 dengan 3 tu cikgu dapat kat situ. So y is equal, awak rearrange balik, dia akan jadi 1/3x minus 4/3 plus 3. So 3 times 3 is 9. 9 minus 4 is 5. So positive 5/3. Okay, so ni adalah equation tangent. Okay, so kita boleh sambung lah untuk mencari M2 kan. So M1 M2 negative 1. So M1 adalah 1/3. M2 refer kepada gradient normal. So M2 is equal negative 3. Dan awak boleh carilah dia punya equation. Sama juga y minus 3. Perbezaannya cuma gradient je. Jadi negative 3. X minus 4 juga. Sebab dia guna koordinat yang sama. So kita pun cari, jadi y is equal negative 3x plus 12 plus 3 jadi plus 15. Okay, so inilah dia punya equation. So selesai ya. Itu adalah equation tangent. Okay, so next adalah soalan nombor 4 ni. Okay, so bila kita baca soalan ni kan, awak tengok baca keseluruhan lah. Bila apa-apa dapat soalan, baca keseluruhan, go through macam tu je. Okay, so awak akan nampak benda ni berkaitan dengan ada perkataan small change. Ada perkataan small change, ada perubahan ataupun ada perkataan rate of change. Maka benda ni adalah berkaitan dengan small change lah. Small change, rate of change, approximate change. Okay. So soalan pertama, show that the volume of water in the cone is V equal 3/25 pi h3. Show ni bermaksud kena tunjuk. Bukan kita nak cari nilai atau apa-apa ya. Kita nak tunjuk apa, macam mana, bukan apa, macam mana nak dapat V sama dengan 3/25 pi h kuasa 3. Okey, pertamanya kita tahu soalan A, volume untuk silinder, formula dia adalah 1/3 pi r square h. Okey, bendanya hampir sama dah kat sini kan, kalau kita tengok. Tapi kat dalam equation ni kan, dia tak ada term R. Dia tak ada variable R. Dia tak ada unknown R. Okay, macam mana unknown R ni boleh hilang? Maksudnya mesti ada sesuatu yang dia buat kan. Okay, yang pertamanya adalah kita tengok based on triangle dulu kan. Kita tengok triangle ni. Okay, berdasarkan triangle tu, kita tahu ratio antara R, radius, dengan height adalah bersamaan. Okay, dalam kes ni radius berapa? Radius dia 12, height dia 20. Minta maaf, bukan macam ni. Ratio 12 dengan 20. So kita tahu R/H adalah 12/20. Okay, so kita boleh simplify lagi lah. Bahagi dengan 4 jadi 3/4. Okay, so ratio R/H is 3/4. Maka R adalah 3/4H. Nak buat apa? R ni kita substitute dalam yang ni. Kita boleh ganti. Cikgu gunakan lain. Kita ganti kat sini.
Okay, so 1/3 pi r square tu jadi 3/4 h power of 2 h. Kemudian kita pun expand kan. So bila awak expand dapatlah 1/3 pi 9/16 h square. Ni masih kurungan lagi. Times dengan h. Kat sini cikgu salah. Betulkan dia. Kalau 20 bagi 4, 5. So kat sini 5. Patut macam pelik sikit kan. So ni 5. So sini jadi 25. So bila kita simplify, itulah jadi kalau 3 ni dengan 9 boleh cancel out kan. Tu jadi 3/25 pi h cube. So kita dah proof. Okay, so A dah settle. B pula. Water leaks out through a small hole at the tip of the cone. Find the small change in volume water when the height h decrease. Okay, so yang dia dah bagi adalah perubahan. Yang dia dah bagi adalah perubahan h kan. Daripada 5 kepada 4.99. Maksudnya 4.99 kena tolak 5. Okay, awak dapat DH adalah negatif 0.01. Okay, sekarang ni nak cari small change in volume. Dia nak cari del V. So del V ada formula dV dH times del H. So del H dah ada. Yang belum ada dV dH. So kita cari dV dH. So dV dH mesti berdasarkan yang ni lah. Yang bawah ni. Okay, so awak differentiate akan jadi 9/25 pi h power 2. Okay. So kita pun boleh dah cari del V. So del V adalah 9/25 pi. H ni kena ganti sebab perubahan V dan perubahan H ni sebenarnya sepatutnya nilai. Okay, so ganti dengan apa? Ganti dengan 5. Dia mesti ganti dengan the old one, the old value. 5. Daripada 5 kepada 4.99 kan. So masih ambil 5. So kuasa 2. Okay, darab dengan del H. Del H is negative 0.01. Okay, so yang ni awak tekanlah kalkulator. Sebab dia panjang kan. So tekan je kalkulator kalau panjang macam ni. Okay, darab dengan, kalau dia tak spesifik pi tu apa, kalkulator tekan darab pi. Kemudian darab dengan 25 sebab 5 kuasa 2. Dan darab dengan negatif 0.01. Okay, so nanti jawapan kalkulator akan bagi negatif 0.2827. Okay, so dapatlah del V macam ni. Okay, sekarang kalau ada soalan kedua pula, find the approximate volume. Approximate volume ada formula iaitu Y is equal, bukan Y, approximate volume adalah approximate volume is equal Y plus Y pula. Dalam kes ni bukan Y lah. Dalam kes ni volume kan V lah. V plus del V. Del V kita dah ada. Kan kita tinggal cari V je. So V adalah 3/25 pi H. Ganti dengan 5. Power of 3. Kita akan plus dengan negatif 0.227 ni. Kemudian awak kira je lah. Apa lagi? Tekan lagi kalkulator. 3/25 darab dengan pi darab dengan 5 kuasa 3. Kemudian tambah dengan negatif 0.2827. Okay. So dapat jawapan dia 46.84.
Unit ada sebenarnya tapi tak tulis pun tak apa kalau dalam NMAX ni. Tapi kalau tahu tulislah. Unit dia dalam kes ni centimeter per second. Ni pun sama. Yang ni sentimeter je. Yang ni centimeter per second. Ni pun sebenarnya centimeter per second. Tapi unit tak tulis tak apa lagi. Okay, so kita tengok soalan 5 pula. Integration. Okay, soalan A. Integrate ni kalau nak integrate mudah je nak integrate. Mula-mula kita expand. Tak tahulah kenapa tiba-tiba keluar kat sini kan. Sepatutnya ni integrate ni. Macam ni. Pasal lah jauh keluar pula tiba kan. Tak apalah. Okay, so awak integrate. Mula sekali expand. Sebab kalau macam ni je susah kan. Kita expand dulu. Jadi x square. Bila awak expand, dia akan jadi x square minus 2x minus 8. Dia akan jadi ni. So kita integrate benda ni. Respect to dx lah. Respect to x. Okay, dia akan jadi x cube over 3. Power je 2 kan mula-mula. So power je akan naik 1, bawa ke bawah. Dia terbalik daripada differentiate. Minus dengan 2x square over 2. Kalau nilai je tambah x, mesti ada plus c kemudian pemudahkanlah. Jadi x cube over 3 minus x square minus x plus c. Okay, selesai soalan A dan soalan B. Okay, soalan B ni pecahan ni patut macam ni. Okay, kita jadikan dia dalam bentuk dan ni dalam bentuk reciprocal, tukar dalam bentuk linear. Okay, integrate. Maka dia akan jadi 3x. Okay, power je naik. Maksudnya jadi negative 2 over dengan 2 plus c. Over negative 2 sebab negative 3 tambah 1 jadi negative 2. So negative 2 tu yang bawa bawah. Okay, so bila kita simplify jadilah negative 3 over 2x square plus c. Ni bila kita simplify, yang power negatif tu boleh turun ke bawah. Okay, soalan C. Soalan C ni mula buat integrate je. Ni definite integral. So definite integral awak boleh tak payah tambah C. So over 3. Sebab over je 2 tambah jadi kuasa 3 kan. Okay, yang ni pula jadi 3x tu power 2 per 2. So region dia antara 3 dan 0. So substitute je nilai tu kan. So 2 kuasa 3 per dengan 3 tambah dengan 3 pula kuasa 2 per dengan 2 kan. Ni untuk yang 3. Kita substitute nilai 3 dulu dalam equation tu kan. 3 masuk dalam ni, masuk dalam ni. Okay, minus dengan ni. Kita akan minus dengan, kita substitute pula 0. 0 dalam ni, 0 dalam ni. Tapi kalau kita masukkan 0 dalam x, semua benda jadi 0. Buat minus 0 je. Boleh buat macam tu. Sebab kita dah tahu terang-terang. So awak pun kira pakai kalkulator kan. Dia nampak yang macam susah ni, kira pakai kalkulator, siap-siap. Okay, 3 kuasa 3 tu 27. So 54 per dengan 3 tambah dengan 3 kuasa 2 9. 9 3 27. So 27 per dengan 2. So bila kira dapat 31 perpuluhan 5. Okay, selesai lah soalan C. Okay, soalan 6. Soalan 6 ni kadang-kadang tak perlu nak kira terlalu sukar. Kita menggunakan formula je. Okay, dia dah beri. Ni diberi. Ni benda yang kita nak cari. Yang belah kanan. Okay, so berdasarkan benda tu, kita boleh pecahkan dia. Sebab kita ada rule. Okay, so 1, 3 kan. Okay, X dx boleh buat minus dengan integrate
3 sahaja dx, dan plus dengan barulah integrate antara 3 ke 7 pula untuk kx dx. Okay, so kalau awak perasan kan, yang ni 1 sampai 3 kx, yang ni 3 sampai 7 kx. So dia boleh gabung integration 1 sampai 7 terus kx minus dengan integration 1 sampai 3 dx. Okay, so dia dah bagi kalau 1 sampai 7 yang dalam yang cikgu petakkan tu. So kat sini nilai dia 10. Awak tak perlu nak integrate ke apa, dia dah bagi nilai tu. Minus yang ni baru integrate, jadi 3x. Region antara 1 sampai 3. Integrate 3, just tambah x dia nilai kan. Jadi 10 minus dengan, okay, substitute. Minus dengan 3, 1 pula. So ni dalam kurungan besar lagi lah. So bila awak kira 3 darab 3 berapa? 3 darab 3 9. 9 darab 3 6. So 10 tolak 6. So jawapan akhir adalah 4. Okay, selesai soalan 6. Okay, soalan 7. Okay, find the coordinate of the point A. So kita ada dua straight line, dia intercept. Okay, paling senang adalah kita boleh ni macam simultaneous equation kan. Okay, jadinya yang straight line tu kita ada 3y sama dengan 8 tambah 2x kan. Okay, jadinya y adalah 8 tambah 2x per 3. Okay, so y ni masuk dalam equation yang ni. So 8 tambah 2x per 3 kuasa 2. Sebab ni y kan. Okay, equal 6 minus x. So y kita dah ganti dengan nilai tu. So kita pun expand. Dapat 64 plus dengan okay, 32x plus dengan 4x square over 9 equal 6 minus x. Bila expand lagi, awak rearrange dulu. 32x plus 4x square. 9 tu dah sebelah. 9 darab 6 54 minus 9x. So susun cantik-cantik. Cikgu buat kat sini pula 4x square. Okay, so plus 32x. Okay, 9 kalau pindah ke kiri jadi tambah. So 32 plus 9 is plus 41x. Kemudian 64, 54 kalau pindah kiri jadi negatif. Jadi 64 minus 54 awak akan dapat negatif 10 is equal 0. Okay, kat sini boleh factorize lah dia kan. Jadinya awak akan dapat 4x 4x berapa ni? Minus je. Pakai calculator lah kalau tak sure kan. Okay, so dengan calculator. Guna EQN kan. EQN alpha. Kalau cikgu punya calculator baru je lain sikit. Okay, masukkan 4 dan 41. Kemudian negatif 10. Okay, so nilai dia tu. Kenapa nilai dia macam pelik Cikgu check balik dulu kejap Okay, so 3y is equal 8 tambah 2x kan. So y sama dengan 8 tambah 2x per 3. Betul kan? Okay, so kita ganti yang ni masuk dalam y. Kita dapat dah ganti macam ni. So 8 kuasa 2 64. Yang nilai tengah ni 2 dah 2 4. 4 dah 8 32. Kemudian 2x kuasa 2 adalah 4x square. Kemudian 3 kuasa 2 adalah 9. Dan 9 kita akan pindah ke sana. 9 darab 6 54. 54 minus 9x. Okay, so 4x square is 4x square. Dan ni dengan ni dia akan tambah. 32 tambah 9 adalah 41. Okay, then 64 minus 54 adalah
Negative 10 pula. Patut macam pelik. Positive 10 sepatutnya. Kan ada kesilapan. Kat situlah bila exam pun kena hati-hati. Okey, so bila awak dapat ni, nanti akan dapatlah nilai X tu adalah negative 1/4 dan juga negative 10. So kat sini kena patah balik tau, satu step ke belakang. Jadi for X plus 1 and then X plus 10 is equal 0. Kenapa dia macam ni? Sebabnya untuk dapatkan roots, dia sama ada awak guna factorization atau guna formula. Mesti kena tunjuk tau. Okay, so dah dapat nilai X. Dah dapat nilai X. So kita tengok X ni kedudukan je dekat kiri. Memang dekat kiri. So kalau contoh benda ni kan, dia boleh panjang lagi kan, macam melengkung. So 2 kali je intercept. Maksudnya yang ni lagi belakang, yang ni depan sikit. Maksudnya X A tu sebenarnya nilainya yang ni. Dia bukannya negative 10. Negative 10 tu yang belakang lagi. Okey, kemudian kita cari koordinat Y dia lah. So Y kan sama dengan 8 tambah 2X tu kan, yang ni. Okey, jadinya kita ganti X2 dengan negative 1/4 over 3. So awak kira lah 8. Okey, 8 tu awak expand kan, 8 tambah kalkulator kalau tak pasti kan. Jadi sebenarnya dia tolak dengan 1/2, kemudian bahagi dengan 3. So awak akan dapat 5/2. So koordinat A adalah negative 1/4 and 5/2. Satu adalah koordinat A. Okay, soalan B, dia nak cari calculate the area of shaded region Q. Okay, kalau tengok shaded region Q kan, dia adalah area ni, formula yang ni. Kalau kita ada equation ni, kita integrate, kita dapat yang bawah ni. Tapi kita nak Q, kita kena minus yang bawah ni. Okay, so kita bolehlah cari B tu. Okay, so B adalah integration. Untuk equation yang pertama tu adalah 8 plus 2x over 3. Region dia antara apa? A kan ada negative 1/4 kan. Jadi negative 1/4 until 0. Okay, dx minus dengan integration yang bawah pula. Situ y square kan. Jadinya kita kena tukarlah jadi 6 minus x power half. Negative 1/4 until 0. Sama je. Okay, so kita boleh cari shaded region tu menggunakan benda ni lah. So awak integrate dulu. So integrate, saya ni boleh pecah jadi 8/3 sebenarnya. So 8/3x plus dengan x square, region antara negative 1/4 and 0, minus dengan, okay, kalau power half ni kita kena guna integration by substitution. Yang substitution ni memang agak sukar lah. Tapi step dia sebenarnya kita let u is equal 6 minus x, then du dx is equal negative 1. So du is equal negative dx, which means that dx is equal negative du. Okay, so kita integrate sebenarnya, kita boleh tukar 6 minus x to u. So u power half. Patutnya dx, tapi dx sama dengan negative du. Yang ni dx sama dengan negative du. So kita ganti dengan du kan. Negatif je patut negative du. Okay, so dekat sini yang ni awak boleh kira lah, substitute je kan. Jadi dia macam 0 minus 8/3, ganti dengan negative 1/4
plus dengan negative 1 over 4 power of 2. Kenapa 0? Sebab 0 masuk dalam X. Ni X, ni X. Jadi 0 lah kan. Okay, minus dengan yang ni negative 1, 4 nanti 0 juga. So awak integrate ni akan jadi 1/2 tambah 1. Jadi 3/2. Jadi U tu power 3/2. Walaupun U tu power 3/2, U tu kita ganti balik bila dah integrate kan. U tu sebenarnya 6 minus X. Sebab integration kita sepatutnya dalam term X kan. Jadi 3/2. Bahagi dengan 3/2 kan. So kalau bahagi dengan 3/2, kalau kita simplify jadi 2 over 3. So negative 1 over 4 until 0. So boleh kira lah kan. Okay. So awak kira lah, awak substitute semua benda kan. Cikgu cuma, okay, cikgu nak mudah sikit. Jadi kejap ya. 8 2x over 3 negative 1 over 4 until 0. Okay, jangan minus dengan integration kurungan 6 minus x. Okay, dalam kalkulator awak boleh check jawapan tau. Awak tekan je lambang integration tu. Kalau kalkulator baru senang lah. Kalau kalkulator lama tu dia akan jadi payah sikit. Ni untuk check jawapan je lah. So jawapan akhir nanti awak akan dapat 0.0271. Okay, so awak kena tunjuk substitute. Tapi cikgu skip sikit. Tak ada, sikit sangat, banyak juga cikgu skip kan. Okay. Okay, kita kurang page. Okay, sekarang soalan C. Calculate the generated volume in term of pi when the shaded region P pula sahaja rotate through 360 about the x-axis. So, about the x-axis bermaksud kita akan integrate ada term pi y square dx. Okay, kita nak P saja kan. So, dx maksudnya kita punya region pun x jugalah kan. Antara negative 1 over 4 dengan 0 lagi. Okay, so pi. Apa kita punya equation ni? Y square. Dia dah bagi cun-cun dah. Y square adalah 6 minus x. So, ganti dengan 6 minus x. Dx negative 1 over 4 until 0. Okay, jadi yang ni kita boleh, yang ni nak integrate senang je. So, jadi 6x minus x square over 2. Region antara 0 until negative 1 over 4. So, kalau ganti jadi pi dalam kurungan besar lagi Okay, je 0 minus dengan yang ni boleh ganti 6 dengan negative 1 over 4 minus x pula. Bukan x dah ganti negative 1 over 4 power of 2 over 2. Dia macam ni. So, awak kira lah kan. Dia dah substitute, awak boleh kira. Cuma kalau cikgu substitute je. Lepas tu cikgu tekan calculator untuk check dia punya jawapan tu. Okay, so region dia antara negative 1 over 4 until 0. So, awak akan dapat 49 over 32 pi. Ataupun dia dalam bentuk pecahan je 1.531 pi. Kalau pi tu awak nak expand pun boleh. Tapi tak expand pun tak apa. Depends on soalan. Actually kalau soalan ni kena bagi tepat, kena daratkan pi lah sebenarnya. Sebab dia tak cakap in term of pi. Kalau soalan tu jawapan dalam in term of pi, okay, boleh biar. Okay, then soalan 8 Okay, soalan 8 kinematic linear motion kan, KLM kita panggil dia, mudah. So soalan A ni the distance in meter of particle from the fixed point O. So sebenarnya nak cari distance lah daripada the particle daripada T8 kan.
So dia dah bagi S. So ganti je. So ganti dengan 8 minus dengan cuma cikgu nak check sesuatu sekejap ya. Mod alpha A, cikgu ambil polinomial degree 3. So 2 negatif 24 90 0. I see. Okay, so ganti je. Kuasa 3 24 8 power of 2 plus dengan 90 8. So ganti dah kan. So 2 8 square 8 cube minus 24 8 square plus 90. So akan dapat 208 unit meter. Dalam bab kinematik ni unit agak penting ya. Soalan B pula. Its velocity when t is equal 1. Okay, maksudnya kita kena ada function velocity. So from S nak jadi V, kita kena differentiate je. So differentiate. Jadi, okay, differentiate benda ni differentiate function ni. Okay, jadi 6t power of 2 minus 48t plus 90. Okay, ni function velocity. So kat sini sekarang ganti je lah t dengan 1. Okay, 48 1 plus 90. So kira lah kan. Jadi berapa? 6 minus 48 plus 90. We'll get 48 meter per second. Okay, soalan C. The acceleration. Acceleration nak kena buat apa? Differentiate lagi. Tapi kali ni kita differentiate V pula. So A is equal 12t minus 48. So when t is 3. So gantikan dia. 12 dengan t ni dengan 3 minus 48. So awak akan dapat negatif 12 meter per second square. Okay, soalan D. The values of t in second when the particle stop. What particle stop bermaksud V is equal 0. So ganti je V dengan 0. So 6t square minus 48t plus 90. So, yang ni boleh guna calculator kan. Guna calculator dulu untuk cari je punya root. Okay. So 6 minus 48 and 90. So akan dapat t is equal 5 and t is equal 3. So mesti patah balik ya. Jadi t minus 5 and t minus 3 is equal 0. So selesai lah soalan D. Nak cari values t kan. Dah settle. Soalan 8. Okay, soalan 9. Soalan 9. Teacher Azizah conducted an experiment to determine. Okay, so kita ada form V lah. T square minus 7t plus 6. Okay, soalan dia. Soalan 1. Initial velocity. Initial velocity bermaksud t is equal 0. So boleh ganti je dengan 0. 7, 0 plus 6. So awak akan dapat 6 lah. 6 meter per second. Okay, soalan 2. Soalan 2 adalah the range of time. Bila range, jawapan awak mesti macam t more ke, t less ke, something like that lah. Okay, dia kata bila trolley moving to the left, maksudnya V is less than 0. So maksudnya t square minus 7t plus 6 is less than 0. So boleh tekan calculator. Dia punya nak cari roots dia. So 1 minus 7 and 6. So you will get t is equal 6 and then t is equal 1. So kalau factorization dia t minus 6 and t minus 1 less than 0.
Okay, dekat sini, kena ingat balik awak belajar form 4. Mesti buat yang graf senyum tu. Tengoklah graf ni senyum lah sebab kat sini positif. Okay, so sini adalah 1, sini adalah 6. Okay, lambang dia less kan? Lorek yang ni. Maksudnya T awak adalah more than 1 but less than 6. Ni penting tau. Yang ni penting ni. Jangan tinggal. Okay, soalan 3. Soalan last sekali. The range of time when acceleration of trolley is positive. Maksudnya, bila acceleration positif, apa maksud dia? A more than 0 lah. Itu je lah. Tak payah cari A dulu. A je nak cari. Dah ada V. Differentiate dia. So, jadi 2T minus 7 kan. Okay. Jadinya A more than 0 bermaksud 2T minus 7 is more than 0. So, 2T is more than 7. T is more than 7 over 2. So, selesai. Okay, maksudnya range kena ingat bila ada perkataan range, dia bukan equal-equal. Dia more than ke, less than ke. Okay, macam tu Okay, so itu je untuk kelas hari ini. Dan cikgu harap awak dapat sesuatu lah bersedia untuk exam awak. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.